Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang terbuka dengan keduanya, kedua sama' dan basar, yakni pelihat dan pendengar atau penglihatan dan pendengaran oleh tiap-tiap maujud. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, hingga pada kata dianya yang terbuka dengan keduanya, yakni sama' dan basar, pendengaran dan penglihatan. Jadi artinya kita di dalam perbahasan sifat yang ke-11 dan ke-12 dia gabung sekali. Tu gabung sekali ni kerana tengok pada Qurannya Allah Ta'ala pun sebut wa huwas sami'ul basir. Sebut sekali tu sesungguhnya, atau wa huwas sami'ul basir, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah tu maha mendengar dan maha melihat. Mana zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Maka ulama kita ahli sunnah wal jamaah faham dengan dilalah iltizamiyah, dia panggil
Faham dengan secara lazim, mesti apabila zat tu mendengar dan melihat, pasti ada berdiri pada zat tu pendengaran dan penglihatan. Itu dia panggil faham dilalah dengan secara lazim, dengan secara iltizamiah, dengan secara automatik. Mesti ada di zatnya sifat pendengaran dan penglihatan. Itu pasti gitu. Bersalahan Mu'tazilah oleh kerana Tuhan tak sebut sama' basar, maka dia ingkar sama' basar. Tapi Mu'tazilah tidak ingkar sami'un basirun. Kerana hak tu disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi kata Mu'tazilah, Allahu sami'un bizatihi. La sifatalah. Allahu basirun bizatihi. Allah mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya. Tidak ada sifat di zat Allah. Tu. Maka kerana mereka ingkar sifat di zat Allah, digelarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita dengan firqah Mu'tazilah ni, dengan Mu'attilah dia panggil. Kelompok yang mentaktil, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Jadi zat Allah tidak ada sifat. Itu Mu'tazilah. Betul? Zat Pasal Mu'tazilah kata tak ada dalam Quran. Satu, hujah ianya tidak ada dalam Quran dengan secara mutabaqah. Dengan secara dilalah mutabaqah tak ada. Kemudian secara hujah akliyah, Mu'tazilah kata kalaulah Allah Ta'ala bersifat sama' basar. Contoh, adakah sama' basar Allah ni hadis atau qadim? Kalau hadis baharu, sifat sama' basar Allah ni baharu, maka baharu juga zat Allah, mustahil. Lepas tu kalau sama' basar Allah ni qadim, qadimah, la ta'addadatil qudama, pasti berbilang-bilang benda qadim. Maka kaedahnya ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang-bilang benda qadim tu mustahil. Maka natijah keluarnya tidak ada sifat di zat Allah. Lepas tu Allah mendengar dengan zat, Allah melihat dengan zat, tidak ada sifat. Itu Mu'tazilah dah. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita jawab, tidak ada di dalam Quran tu dengan secara mutabaqah, dilalah mutabaqah, tetapi terkandung dengan secara dilalah iltizamiyah. Dengan secara lazim, auto dia panggil. Bila kita kata saya dengar berlaku apa awak cakap tentang saya. Jadi orang yang mendengar perkataan itu pasti dia akan fikir, oh dia ni tak pekak ni. Padahal dia kata dia dengar. Bila tak pekak pasti ada sifat pendengaran di telinga dia. Gitu. Itu dia panggil faham dengan secara dilalah iltizamiyah. Maka begitulah, tidak ada dalam Quran tu bukan tidak ada langsung, tapi tidak ada dengan secara mutabaqah. Tidak nafi ada dalam Quran dengan secara dilalah iltizamiyah. Itu dah. Kemudiannya, adakah qadim atau hadis? Sifat ni pastilah qadimah. Itu dia kata, dan kedua-duanya sama' dan basar, pendengaran penglihatan ni, dua sifat yang qadimah, yang sedia kala, artinya tidak ada permulaan bagi adanya, dan adanya pula tu di zat yang qadim. Zat Allah qadim, sifat-sifat Allah pun qadimah. Apa tu tak jadi kau berbila-bila benda qadim? Tidak. Sebab apa? Sebab sifat ni benda yang ada di zat. Walau dia bukan zat, tapi dia tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Gitu dah. La hiya huwa. Sifat tu bukan zat. Zat. Sifat-sifat. Kita buat contoh sama. Mikrofon tu zat, hitam tu sifat. Adakah setiap hitam tu mikrofon? Tidak. Kalau setiap hitam mikrofon, jubah awak hitam pun mikrofon juga lah. Ada. Rambut kita hitam pun mikrofon. Ada. Rambut zat, hitam sifat. Tapi hitam yang ada di rambut, hitam yang ada di mikrofon, hitam yang ada di jubah, di kopiah, tak boleh pisah daripada kopiah, jubah, mikrofon dan rambut. Kayak gitu. Hingga seolah-olahnya satu sekali. Tapi benda lain, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat tu bukan zat, tapi sifat yang ada di zat
tidak boleh bercerai tangga daripada zat. Itu gitu dah. Habis itu. Baik. Maka terbatallah hujah Mu'tazilah katalah ta'addudul qudama mustahil tu. Tu terbatal orang panggil hujah tersebut. Kerana ta'addudul qudama mustahil, berbilang-bilang benda qadim tu mustahil, iaitu benda qadim bangsa zat kedua-dua. Yakni zat Allah qadim, kemudian ada lagi zat selain daripada zat Allah pun qadim juga. Hak tu mustahil. Jadi berbilang Tuhan. Kayak gitu. Jadi berbilang Tuhan itu mustahil. Memang. Kita bahas dalam sifat wahdaniyah dulu. Jangan kata 3-4 Tuhan. 2 Tuhan saja cukup. Makhluk tidak boleh ada walau sebesar zarah. Itu makna lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ni Tuhan lain selain daripada Allah, pasti hancur binasa, dengan makna tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Itu kita bahas dah. Burhanut tawarud, burhanut tamanu' dan sebagainya. Baik. Kalau gitu sahabatlah di zat Allah tu ada sifat pendengaran dan penglihatan, yang dengan bersepakai di zat Allah sifat pendengaran penglihatan, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ta'alluq sifat Maha mendengar Maha melihat ni, pendengaran dan penglihatan ni, nak menyata yang terbuka dengan keduanya, yakni dengan tu orang panggil bolil mulabasah, dia panggil dengan bersepakai zat Allah, gitu. Nah, yang terbuka dengan bersepakai zat Allah akan keduanya, kedua sifat pendengaran dan penglihatan. Dengan tu orang panggil bolil mulabasah tu. Bolil mulabasah mana bersepakai. Bukan bolil alat atau bolil isti'anah, bukan. Bukan makna pendengaran penglihatan ni ialah 2 alat yang Allah gunakan untuk mendengar melihat. Salah. Ataupun Allah kalau tak ada pendengaran penglihatan, sudahlah. Nak mendengar lagu mana, nak melihat lagu mana dah tu ni. Jadi Tuhan kena minta tolong juga dengan pendengaran penglihatan. Jadi zat Tuhan lain, pendengaran penglihatan lain. Ini dah. Jadi sebab tu kalau ayat yang lebih tepat, Allah, zat Allah yang bersepakai dengan sifat pendengaran penglihatan, Maha melihat, Maha mendengar. Itu ayat yang lebih tepat. Tapi kadang-kadang kita kecek rekah. Sifat samuk ni mendengar, sifat basar ni melihat. Kita cakap gitu. Takut-takut dia mau faham, sifat samuk mendengar, sifat basar melihat. Allah tak mendengar, tak melihat. Salah tu. Siapa yang tikak gitu kufur. Kufur tu. Siapa yang tikak mendengar melihat tu samuk dah basar. Allah tak mendengar, tak melihat. Kufur. Ataupun dia kata Allah yang mendengar, Allah yang melihat, samak basar tak mendengar, tak melihat. Hak tu fasik. Tak kufur lagi. Tu macam Mu'tazilah tadi kan. Zat Allah mendengar melihat, sami'un basirun. Basar dengan samak tak ada. Tu tak kufur lagi. Kerana dia masih lagi isbat zat Allah mendengar melihat, cuma ingkar sifat. Jadi dia panggil ahlul bid'ah wad dhalalah. Puak-puak sesat. Puak-puak ahlul bid'ah wad dhalal. Maknanya puak-puak yang mereka-reka dalam agama dan sesat. Kufur tak? Hingga-hingga kalau nak kufurnya, kalau dia kata Tuhan tidak ada sifat pendengaran penglihatan, bahkan pekak dan buta, tu kafir. Sebab apa kafir? Sebab isbat naqais di zat Allah Ta'ala. Diisbat perkara-perkara yang kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau dia kata Tuhan tidak ada sifat pendengaran penglihatan, tapi Tuhan Maha mendengar, Maha melihat dengan zat, itu belum kufur. Sesat saja, sesat. Jadi sesat ni belum kufur. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Ingat tu dah. Tiap-tiap kafir pasti dah sesat. Tapi tiap-tiap sesat belum tentu kafir lagi. Sesat saja. Tu macam Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah. Dia ada orang panggil mu'taqadat, perkara-perkara yang diiktikad tu tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu dipanggil sesat. Tak selari tu sampai tahap kafir ke? Tengok dulu. Kadang-kadang tak sampai tahap kufur pun. Dah. Kerana kejahilan dia semata. Macam tak ada.
Ingkar sifat pasal apa? Tak ada Al-Quran. Ke jahil tu. Kalau nak kira dengan kena sebut sebutir-sebutir Al-Quran, kat habislah. Mu pun tak ada sebut Al-Quran. Nah. Berat lagu tu. Padahal ada je dalam Al-Quran disebut dengan secara umum. Gitu kan. Habis itu. Tengok angka 1 dia tulis luar. Dia tulis angka 1. Hasyiah di luar dia kata qauluhu qaulul musannifi, yang terbuka dengan keduanya ilah, ai ila akhiril ibarah. Apa makna yang terbuka? Tengok. Dia nak tafsir erti terbuka. Ertinya erti terbuka ternyata. Tu. Ternyata dengan mana nyata, jelas. Apa tu? Dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Ini masuk dalam bab tu. Min babi itlaqi sabab wa iradatil musabbab. Sebut terbuka, nak sebenarnya makna nyata. Sebabnya orang panggil terbuka tu sebab bagi nyata. Macam kita balik rumah, bini kita masuk lauk apa, tak tahu lagi duduk dalam tudung saji. Duduk saji. Tahu tak apa lauk? Tak tahu lagi. Bila kita pergi buka, buka tudung saji tu, nyata tak lauk apa? Nyata. Itu. Jadi buka tu sebab bagi nyata. Nyata tu musabbab bagi buka. Itulah gitu. Itu dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Bapa kena kata lagu ni? Supaya tak temari, tak terlintas dalam kepala hontak kita bahawasanya ilmu Allah Ta'ala terdahulu dengan jahil. Itu dah. Terdahulu dengan jahil. Padahal bukan ilmu ni. Ni duk baca samak basah. Tapi dia ada kait. Sebab ilmu pun terbuka juga, dia panggil inkishaf. Samak basar pun inkishaf juga. Cuma beza inkishaf ilmu dengan inkishaf samak basar, bezanya inkishaf ilmu mutlak. Mutlak ni maknanya tak kira benda tu ada ke, tak ada ke, ataupun benda tu qadim ke, atau hadis ke, ada dah ke, belum ada lagi ke, selagi akan ada ke, tak kira. Tuhan nyata di ilmu dia sedia kala. Gitu. Ni, hidung kita kepek gini ni. Sari dua ni kau Tuhan tahu. Dah. Belum makhluk ni Tuhan buat lagi. Kun hizat. Semata-mata zat Allah Ta'ala. Fil azal dia panggil. Pada masa azal. Pada masa azal tu bukan masa tu. Kita cakap dengan secara dikul ibarah dia panggil. Sepik nak bercakap. Padahal tak ada masa lagi. Mana zat Allah saja yang ada. Tak ada berapa sekarang Tuhan tak buat satu pun makhluk lagi, dia panggil fil azal. Kalau sudah Allah Ta'ala buat ada satu makhluk, itu dia panggil fi ma la yazal. Itu beza tu. Jadi fil azal lagi. Jangan kata fi ma la yazal, fil azali lagi. Tuhan nyata dah hidung kepek kita ni sebiji gini. Tak tersembunyi walau sikit pun. Kulit kita gelap lagu ni. Kita hidup di mana, lahir di mana, beranak perut mak nama berapa, di hospital mana, cari makan di mana, berumah tangga dengan siapa, bini nama berapa, anak berapa ekor, mati di mana, siap Tuhan tahu belaka dah. Sebiji. Tak teralih sikit pun, tak kesok sikit pun. Tidak kata Tuhan tahu kepek lagu lain, tiba-tiba yang buat-buat kepek lagu lain. Tak, sebiji ini dah. Tu ilmu Allah Ta'ala dia panggil inkishah mutlak. Nyata tu secara mutlak. Tak dikait ada ke tak ada. Semata-mata tahu, nyata sedia kala. Tapi kalau samad dan basar, ini dia panggil inkishaf muqayyad. Itu dah. Inkishaf muqayyad. Tengok. Muqayyad dengan apa? Kait dengan apa? Kait dengan benda yang ada. Sebab dia kata yang terbuka dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala akan keduanya samak dan basar oleh tiap-tiap maujud, oleh tiap-tiap benda yang ada. Itu maksudnya maujud. Sebab tu luar dia kata artinya erti terbuka, yakni ternyata jelas dengan pendengaran dan penglihatan tadi.
jelas dengan bersepakai di zat Allah dua sifat sama dan basar itu oleh tiap-tiap barang yang ada. Ayat kait dengan ada ni. Tu kait dengan ada. Nah, kalau gitu hak ada ke apa? Satu, zat Allah, sifat-sifat Allah. Ni ada dia tu qadimah, qadim. Tidak ada awal bagi adanya. Kemudian yang ada lagi ke apa? Yakni makhluk yang telah diadakan oleh Allah Ta'ala, termasuk kita-kita. Tu tengok dah. Sebab tu dia kata ta'mim. Sama ada ia yang ada tu zat atau lainnya lain daripada zat. Mana misal daripada selain daripada zat, seperti warna tu sifat, dan suara. Suara pun sifat. Suara ni dipanggil aradun yaqumu bil hawa, sifat yang menumpang pada jirim udara. Dan segala sifat Allah Ta'ala yang maujudah, segala sifat-sifat Allah yang ada, yang sifat-sifat ma'ani lah dia panggil. Sifat-sifat ma'ani tu dia panggil sifat-sifat yang atas jalan hakiki. Kerana sifat yang ada dua makna. Sifat atas jalan majaz, sifat atas jalan hakiki. Sifat atas jalan majaz dia panggil ma laisa bizatin. Barang hak selain daripada zat sifat belaka. Tak natika ada di zat. Benda hak reti di zat walau tak ada di zat pun dipanggil sifat. Macam qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah. Tak ada di zat tu. Tapi benda tu reti di zat. Maka dipanggil sifat juga. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Hak ni ada di zat. Ini dipanggil maqama bizat, maqama bil mausuf. Sifat adalah hakiki dia panggil. Jadi sifat sebenarnya sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Kalau gitu Allah Ta'ala dengar zat dia, dengar. Allah yasma'u zatahu bisam'ihi. Gitu. Allah Maha mendengar zatnya. Bila lagi Tuhan dengar zat dia tu? Tanjiziyun qadimun, luluh sedia kala. Sedia kala pasal apa? Pasal zat dia sedia kala ada. Maka dia dengar, dia lihat zat dia, dengar dan lihat zat dia. Allah yasma'u zatahu, wa yabsiru zatahu, bisam'ihi wa basarih. Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat akan zatnya dengan sifat pendengaran dan penglihatannya. Wa yasma'u, dan Allah Ta'ala mendengar juga sifatahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar segala sifat-sifatnya dengan sifat pendengarannya. Mana kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tuhan dengar tak? Tuhan dengar. Pasal sifat-sifat tu ada. Lepas tu sifat sama' ni Allah Ta'ala dengar tak? Mungkin sifat sama' sendiri tu ada. Ada. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala Maha mendengar akan sifat pendengarannya dengan bersepakat sifat pendengarannya juga. Lagu mana tu? Tak usah fikir. Gitu je. Allah Ta'ala Maha mendengar zatnya dengan sifat pendengarannya. Allah Ta'ala Maha mendengar segala sifat-sifat wujudiyah yang ada di zatnya dengan sifat pendengarannya. Allah Maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya juga. Pasal apa? Dah sifat pendengaran ni wujudiyah tak? Wujudiyah. Maka sifat sama nyata segala benda yang wujud, segala benda yang ada. Termasuk juga. Maka bila lagi Allah Ta'ala Maha mendengar zat dia, sifat-sifat dia sedia kala. Pasal zatnya, sifat-sifatnya sedia kala, maka dipanggil tanjiziyun qadimun. Itu dah. Baik. Kalau gitu makhluk ni sebelum Allah Ta'ala mengada mencipta, tak ada lagi. Soal tanyanya Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala lihat ada makhluk dia ketika mana dia belum lagi mengada mencipta. Jawab. Boleh tak? Sudah tak berani nak jawab. Allah Ta'ala dengar ke kau tak dengar makhluk sebelum dia cipta? Allah Ta'ala lihat ke kau tak melihat makhluk dia sebelum dia cipta? Kalau kita tak mengaji sifat 20, kita tak berani jawab tu. Dia kata dengar belakang lah, tak kira lah ada ke tak ada. Jawabnya tidak mendengar, tidak melihat. Pekak lah Tuhan, ada.
Sebab tu kita kena beza sifat dengan ta'alluq sifat. Kalau kita duk mengaji sifat 20, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, bengong pak sudah kita tak faham-faham mengaji sifat 20 ni. Nah, sama bukan melihat, basar bukan mendengar. Basar bukan sama bukan mendengar, basar bukan melihat. Sama penglihatan, basar sama pendengaran, basar penglihatan. Tak ada kait lagi mendengar ke melihat. Sebab melihat mendengar ni dia ta'alluq, dia khija. Kayak gitu. Macam orang tidur. Orang tidur tu buta ke? Dah. Nah. Dia tak dengar, dia tak melihat je sebab dia tidur. Bukan duk buta dah. Tu. Orang tidur, dia buta dengan pekak ke? Dah. Dia mendengar, dia ada pendengaran, ada penglihatan, tapi dia belum melihat, belum mendengar. Pasal dia tidur. Ada sifat pendengaran, penglihatan di mata telinga dia tu. Kayak gitu. Allah Ta'ala jadikan kita pendengaran, penglihatan pada adanya di anak mata, di anak telinga. Itu dah. Bukan kita mendengar, melihat dengan butir mata, dengan telinga, bukan. Sebab itulah kita tidak jadi terkeliru bila sebut Allah mendengar, melihat, kita mendengar, melihat. Adakah kita akan jadi terfikir Allah ada butir mata, Allah ada telinga? Ada. Sebab kita melihat, mendengar bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Kita mendengar, melihat dengan sifat penglihatan, pendengaran yang Allah letak pada adat di dunia, pada biji mata dan telinga. Pasal orang pekak bukan tak ada telinga, ada je telinga. Telinga besar lagi siap. Tapi pekak buat mana? Tak ada pendengaran. Orang buta bukan tak ada biji mata, ada. Mata tak kelik nah. Tapi apa tak boleh melihat? Bukan sebab tak ada mata. Apa tak boleh mendengar? Bukan sebab tak ada telinga. Sebab tak ada pendengaran, penglihatan. Gitu dah. Tu. Sebab tu akhirat esok Allah Ta'ala jadikan perkata kita ni tidak di mulut dah, di tangan, di kaki. Terima tak pada akal? Terima. Sebab pada adat je Tuhan buat perkata kita di anak lidah. Pendengaran kita di anak telinga. Pelihatan kita pada anak mata. Akhirat esok Tuhan nak tukar boleh. Tuhan nak tukar perkata kita di tangan, di kaki, boleh. Tu dalam Quran sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhirat kelak, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci segala mulut-mulut mereka itu manusia. Wa tukallimuna aydihim, berkata-kata akan kami oleh segala tangan-tangan mereka itu manusia. Tuhan letak sifat berkata pada tangan, boleh kecek. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bernaik saksi oleh segala kaki-kaki mereka itu manusia di atas apa barang yang mereka usahakan. Tangan kaki pula kecek. Terima pada akal? Terima. Pada adat di dunia ni Allah Ta'ala jadikan perkata pada lidah, pendengaran pada telinga, penglihatan pada mata. Akhirat esok boleh-boleh saja Allah Ta'ala nak ubah di mana-mana yang Allah Ta'ala kehendak. Boleh. Itu dah. Jadi sebab tu bila kita kata Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, mari kita heran dalam kepala otak kita Tuhan ada butir mata, ada telinga, ada. Sebab tu tak apa. Tidak memberi, orang panggil tashkik, tidak memberi syubhat keimanan kita tentang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada. Tapi kalau kata Tuhan ada butir mata, sudah. Ni sudah. Ni mari terperasai lalu, butir mata. Ni butir mata ni, maka sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang mengatakan Tuhan ada butir mata, tak ada. Tu duk sebut ainullah. Ainullah, mata Allah. Bukan mata dengan makna biji mata. Mata tu apa makna? Mata dengan makna penglihatan Allah. Ada juga yang mengeserah, tak usah takwil tafsili. Mata situ bukan biji mata, apa makna? Serah pada Allah. Ada juga yang mengisbatkan sifat mata tu sifatan min sifatillah, satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Tak boleh faham tu. Mata sifat macam mana? Kita duk faham mata ni zat, kayak gitu. Mata ni sifat, tak faham.
Tak faham itulah faham, serah pada Allah. Tak ni. Tu jalan ahli sunnah jemaah. Tak ada ahli sunnah kata Tuhan ada biji mata. Tapi biji mata Tuhan comellah besar tak serupa biji matamu sepek itu. Tak ada gitu. Tu mujassimah tu gitu nah. Tajsim. Nah. Kita nak cakap tu tak ada hal. Sebab dalam syair pun ada. La tazlimanna iza kunta muqtadiran. Jangan kamu buat zalim apabila kamu ada kuasa. Kenapa? Fal mazlumu apa dah? Dia katakan ada syair tu. Dia katakan la tazlimanna iza kunta muqtadiran. Jangan kamu buat zalim apabila kamu ada kekuasaan. Fal mazlumu muntabihun yad'una 'alaika fa'ainullahi lam yuntanami. Gitu lebih kurang. Fa'ainullah lam yuntanami. Jangan kamu buat zalim apabila kamu ada kuasa. Karena orang yang dizalimi itu sentiasa mendoakan kecelakaan kepada orang yang menzalimi dia. Tanamu 'ainaka gitu. La tazlimanna idza kunta muqtadiran. Jangan kamu buat zalim apabila kamu ada kuasa. Tanamu ainaka fal mazlumu muntabihun. Kamu punya mata boleh jenera tidur sedap lena sebab kamu ada kuasa, kamu tidur sedap dalam ekon atas katil yang empuk, tu yang nyunyuk tilam dia. Tapi fal mazlumu muntabihun. Orang yang membuat zalim, mazlum ni orang yang kena zalim, orang yang dizalimi tadi tu berjaga, tak boleh tidur sebab tengok rumah dia tirih, rumah dia pun tak ada tilam, rumah dia elektrik kena potong. Nak tidur mana? Kat sini. Jaga dia, pejam mata. Tu, tanamu ainaka fal mazlumu muntabihum yad'una 'alaika, mendoakan kejahatan ke atas engkau. Fa'ainullahi lam yuntanami. Maka ingat, mata Allah tidak pernah tidur. Kayak gitu. Mata Allah ada mata, biji mata kelip ini tu. Maknanya Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Kamu di dalam penyaksian Allah. Allah Maha melihat apa sahaja yang kamu berbuat. Dan doa orang yang mazlum pasti tidak ada hijab. Maknanya gitu. Bukan Allah ada butir mata, bukan. A'yunillah. Segala mata-mata Allah. Banyak pula dah mata. Ingat setir, 2 tir, rupa-rupa banyak jamuk pula dah ni. Berapa butir mata macam setong korita apa? Tak, bukan makna gitu, jangan dah. Jadi sebab tu ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak takwil tafsili, takwil ijmali ataupun isbat sifat, cukup. Takwil tafsili macam mana? Makna mata Allah, penglihatan Allah. Kalau dengan makna jamuk, makna sangat-sangat maha melihat Allah. Gitu lah. Jadi kalau tak mahu takwil tafsili, kembali pada salaf, serah pada Allah. Mata Allah bukan makna anggota tubuh badan, bukan zat, bukan jasad. Ada apa makna mata? Tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah. Serah pada Allah apa makna mata, bukan biji mata, anggota tubuh badan, bukan. Qiraatuha tafsiruha. Kita baca tu sudah tafsirah. Tak usah duk bahas panjang-panjang. Allah tidak ada biji mata. Tu sebut dalam Quran, a'yunina, di mata-mata kami. Ainullah, mata Allah. Tu macam mana? Itu mata lafaz. Makna bukan biji mata. Mata tu serah apa maknanya pada Allah Maha mengetahui. Ataupun isbat ain, isbat mata tu sifatan min sifatillah. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Tak faham juga situ kata ni. Lagu mana? Mata sifat. Tak faham. Sama kudratmu faham, kudrat iradat ilmu. Apa hakikat kudrat iradat ilmu ayat zaman pasal kalah? Tak faham juga. Serah pada Allah sama tu. Tu jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada ahli sunnah kata Allah ada butir mata, tapi butir mata Allah besarlah, tak macam kecil macam mu sepek itu dah. Itu bukan ahli sunnah itu dah. Baik, ingat baik itu. Habis itu. Jadi kalau dah Tuhan, dah makhluk belum dicipta lagi, jadi makhluk ni tak ada. Adakah Tuhan tidak mendengar, tidak melihat?
Tuhan ada sifat pendengar, sifat penglihatan lah, sedia kala lagi. Lepas tu, tak mendengar, tak melihat, adakah dia pekak dengan buta? Tak. Dipanggil patut padan layak untuk mendengar dan melihat makhluknya yang belum diadakan. Dia panggil apa tu? Ta'luq suluhiyun qadimun. Gitu dah. Ta'luq suluhi qadim. Tu patut pada sedia kala layak Tuhan nak mendengar, Tuhan nak melihat. Nak bagi contoh mudah kita nak faham kan? Kita duduk di masjid sekarang ni. Nah. Apa sahaja hak keluar dalam televisyen di rumah kita tu, kita patut tak boleh dengar, boleh lihat? Patut. Tapi kita tak dengar, tak lihat, mau kita duduk masjid kayak gitu. Nah, apa kata patut? Pasal ada sifat pendengaran penglihatan. Kita tak pekak, tak buta. Cuma tak dengar, tak lihat lagi sebab kita tak balik rumah lagi. Kalau kita balik rumah ni, pasal TV. Dengar tak? Dengar selalu, lihat selalu. Kalau gitu. Cuma hak kita ni bukan coding lah, baru. Tu. Nak bagi contoh mudah faham saja. Nah, jadi belum Tuhan buat makhluk dia ni, Tuhan tu ada dah sifat pendengaran penglihatan. Tapi Tuhan dengar tak lagi makhluk dia, hak dia belum ciptakan lagi. Tak dengar, tak lihat. Lepas tu pekak buta. Tak. Sebab ada dah sedia kala sifat pendengaran penglihatan. Tak dengar tu pasal dia belum buat lagi. Lepas tu apa nisbahnya? Dengan kita yang belum dia mengadakan lagi, belum dia ciptakan lagi. Patut pada layak Tuhan nak mendengar, Tuhan nak melihat. Pasal Tuhan ada sifat pendengaran dan penglihatan. Dia tak pekak, tak buta. Itulah gitu. Sebab itulah kalau kita terjemuh, sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Lepas tu sama dan basar, melihat dan mendengar Allah sedia kala. Nah, sedia kala Tuhan mendengar lihat. Lepas tu kita sedia kala jugalah ke mana? Sedia kala lagi Tuhan dengar, Tuhan lihat kita. Kita ni baru, Tuhan buat baru. Nah, kalau saya kan ada di dunia ni 31/8/89. Sebelum tahun 31/8/89, Tuhan tak dengar saya di alam dunia. Tuhan tak lihat saya di alam dunia. Buta lah Tuhan, pekak lah Tuhan. Tak. Ustaz duduk mana waktu tu? Saya duduk di alam rahim. 9 bulan duduk dalam alam rahim. Jadi Tuhan tak dengar, tak lihat saya di dunia. Tapi Tuhan dengar tak saya? Tuhan lihat tak saya? Di alam rahim perut ibu saya. Dengar. Pasal 9 bulan dikandung dalam perut mak saya. Belum 9 bulan tu saya ada dalam perut mak saya di alam arwah. Tuhan dengar tak saya dalam perut mak saya? Tuhan lihat tak saya dalam perut mak saya? Tak, muka saya tak ada lagi. Nah, saya di alam arwah. Jadi Tuhan dengar saya di alam arwah. Tuhan lihat saya di alam arwah. Lagu tu. Nah, jadi bila Tuhan buat ada saya duduk dalam alam rahim, Tuhan dengar tak lagi di alam arwah? Tak dah lah. Di alam arwah Tuhan dengar, Tuhan lihat tak saya? Tak dah lah. Pasal saya tak ada alam roh, duduk alam rahim dah. Bila boh cukup 9 bulan 31/8/89, boh saya terbit daripada perut mak saya, masuk ke alam dunia. Tuhan dengar, Tuhan lihat tak lagi saya di alam rahim? Tak dah lah. Muka saya tak ada dah di alam rahim. Tuhan dengar, Tuhan lihat saya di alam dunia. Duk alam dunia tak tahulah, mudah-mudahan panjang umur, nak ke umur 100 lebih mudah-mudahan. Siapa aja mati saya pasti. Nah, panjang umur lagu mana pun nama panjang tetap ada full stopnya kat sini. Mati saya di alam dunia tak ada. Tuhan tolak masuk dia di alam barzakh. Tuhan dengar, Tuhan lihat tak lagi saya di alam dunia? Tak dah lah. Apa? Dah saya tak ada dah di alam dunia. Saya duduk mana? Di alam barzakh. Maka Tuhan maha mendengar, maha melihat saya di alam barzakh. Siapa masa ditiup sangkakala yang kedua, bakit balik saya daripada kubur saya dengan jasad, ruh dan jasad sekali. Mana? Dihalau kepada mahsyar. Ketika tu Tuhan dengar tak lagi saya di alam barzakh? Tak dalam, tak ada dah di alam barzakh. Lepas tu Tuhan dengar, Tuhan lihat saya di alam akhirah. Dah gitu dah. Jadi sebelum ada saya tu dikata suluhi qadim. Ada saya tu dipanggil tanjiziyun hadisun. Gitu. Nampak tu? Ada pun zat dengan sifat Allah, muka zat sifat Allah tu qadim. Maka sebab tu dipanggil tanjizi qadim. Jadi sebab tu kalau tanya, Tuhan mendengar melihat ni qadim ke hadis? Kena tanya dulu. Apa benda yang dilihat? Apa benda yang ditengok? Apa benda yang didengar? Sebab nak tahu qadim ke hadis ke
melihat dan mendengar Allah tu kena tahu muta'allaq dia. Benda hak dilihat, benda hak didengar tu gapo? Kalau dia kata soalan sayanya Tuhan melihat dan mendengar ni qadim tak? Zat dengan sifat-sifat dia. Kalau zat dengan sifat dia qadim lah, moga zat dengan sifat dia tu qadim. Tanjizi qadim. Jawab kita. Kalau gitu Tuhan lihat kita, Tuhan dengar kita tu qadim ke hadis? Jawabnya hadis baru. Sebab kita baru ada. Jadi kalau gitu sebelum kita diadakan oleh Tuhan, Tuhan tak dengar, Tuhan tak lihat kita. Ya, Tuhan tak dengar dan Tuhan tak lihat kita. Pekak Tuhan, abahmu buta Tuhan. Hai, abahmu dia. Tak dengar, tak lihat sebab mung tu tak ada, bukan Tuhan tu pekak, Tuhan tu buta. Tuhan tu sedia kala ada penglihatan, pendengaran. Itu. Lepas tu sebelum kita ada, Tuhan patut layak, patut padan layak, boleh dia nak dengar, dia nak lihat kita. Hak bermasalahnya kita tu belum ada. Maka tu dipanggil suluhiyun qadimun. Patut padan layak sedia kala Tuhan nak dengar, Tuhan nak lihat kita yang belum diadakan. Bila dah diadakan, maka dikatakan Tuhan Maha mendengar, Maha melihat mubasyaratan, langsung. Secara langsung dah. Maka kita ni senantiasa di dalam pendengaran Allah, penglihatan Allah. Jadi Tuhan bukan hanya melihat zat kita dah. Tuhan melihat warna coklat yang ada di kulit kita. Warna merah darah kita, warna kuning nanah kita, merah pekak ke merah ke apa, semua dilihat. Warna air luka kita, hitam di rambut kita. Dan Tuhan bukan hanya mendengar suara kita, dengar belaka, bukan setakat suara. Warna hitam di rambut Tuhan dengar, Tuhan lihat. Rambut Tuhan dengar, Tuhan lihat. Warna hitam di rambut Tuhan dengar, Tuhan lihat. Pasal ada? Kalau lihat rambut tu tak pelik lah kata ni. Dengar rambut. Tak pelik. Tak pelik juga. Kerana ni duk cara sifat ketuhanan. Adapun kita punya pendengaran, penglihatan, kita hanya boleh melihat objek yang dekat. Itu pun mesti ada berhubung antara penglihatan kita dengan objek tersebut cahaya. Syarat lagi tidak ada sesuatu yang menegah. Kayak gitu. Macam sekarang ni, atas masjid ni. Ada cahaya. Tapi kalau sebalik tabir tu kita tak nampak tu ada apa? Sebab ada penghalang. Ataupun tak ada penghalang, tiba-tiba tak ada api, gelap. Nampak tak? Tak nampak juga. Kayak gitu. Terbatas. Pendengaran kita hanya mampu mendengar suara. Suara tu pun mesti kena kuat. Kena ada mikrofon, ada speaker. Line kena clear kalau jenis telefon kan. Kalau tak line tak clear, tak dengar suara. Bobel berapa, putus-putus suara. Kayak gitu. Terbatas. Itu nak kata kita makhluk ni terbatas. Lemah, hina, fakir, jahil. Adapun pendengaran, penglihatan Allah tidak ada batasnya. Syarat dia ada. Walaupun benda tu bukan benda zat, hatta sifat seumpama suara sekalipun, warna sekalipun, Tuhan Maha lihat, Tuhan Maha dengar warna dan suara. Jadi Tuhan lihat rambut kita, lihat warna hitam yang ada di rambut pun Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Itu lagu tu. Tuhan lihat zat kita, tubuh kita, dan Tuhan dengar zat kita. Tu lagu tu dah. Habis itu. Tengok dalam dia kata, gapo dia benda maujudat ni? Benda maujud ni bayan pada kata tiap-tiap maujud. Daripada segala zat. Segala zat tak kira qadim atau hadis. Zat Allah dipanggil zat. Zat kita makhluk boleh dipanggil zat dan boleh dipanggil jirim. Gitu dah. Kalau boleh dikerak, dibelah, dikerisik dipanggil jirim lagi jisim. Kalau tak boleh dikerak, dibelah, dikerisik kerana halus sangat dipanggil jauha fardin. Atau jirim firik dipanggil jauha firik. Jirim firik. Gitu. Dan warna tak kira lah, putih ke, hitam ke, coklat ke, apa sajalah warna. Macam baju ni zat. Putih tu sifat, bukan putih tu zat. Putih tu sifat yang ada pada baju. Jadi Tuhan lihat ada baju kita, lihat. Tuhan dengar ada baju kita, dengar. Tuhan lihat ada putih yang ada di baju, lihat.
Dan Tuhan dengar tak putih yang ada di baju? Dengar. Semua gitu. Sebab benda ada. Itu dah. Dan suara. Tuhan dengar tak suara kita? Dengar. Nah. Itu. Lepas tu Tuhan lihat tak suara kita? Lihat. Kita tu tak boleh lihat suara. Boleh? Lihat suara. Keluar daripada mulut saya, masuk ke mikrofon, tembok ke speaker. Boleh? Boleh lihat itu. Kalau boleh lihat hari-hari kita ustaz kecek kak, duk tengok ke tengok yo mari masuk dah. Masuk dah. Nah. Tapi suara tu ada tak? Ada. Suara tu ada. Arat dia panggil. Sifat yang menumpang pada jirim udara. Sebab tu manusia boleh buat mikrofon, speaker, handphone, TV untuk mengembangkan gelombang suara. Itu dah. Biasa orang Islam belaka tu. Orang panggil pencetus. Mereka-reka alat-alat kemodenan. Sebenarnya gitu. Nah, kalau pergi ke Oxford tu, patung-patung orang-orang yang pengasas alat-alat moden ni, semua tokoh-tokoh orang Islam berjubah berserban belaka tu ni. Ya, sungguh. Macam telefon ke apa. Mari mana? Mari daripada mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Mana? Bila disebut lagi tak tauhid, as-sautu 'aradun yaqumu bil hawa. Suara itu ialah arat yang menumpang pada jirim udara. Bermaknanya kita ni bukan kosong, ni ada udara ni. Nah, kalau kita nampak kosong ni sebenarnya bukan kosong. Ada jirim udara. Zat udara. Bukti? Ada angin. Boleh kipas so. Lagu mana nak sejuk pula. Siapa kau ekong ke apa? Kalau gitu suara ni yang menumpang pada jirim udara. Kalau gitu udara ni boleh dikembar, boleh digelombang ke dia. Mereka alat telefon. Dulu ada wayar, lama-lama tak ada wayar dah. Rekod pembesar suara. Kayak gitu. Sebab apa? Sebab suara ni dia lekat sini. Boleh tangkap masuk dalam kaset dulu. Sekarang hebat dah masuk dalam handphone. Hatta ni nak ayat. Kalau kita berpegang di atas pendapat kata arak kekal dua zaman. Al-aradu dia kalau Imam Abu Asy'ari arak ni la yabqa zamanaini. Al-aradu la yabqa zamanaini. Arak tu tidak kekal dua zaman. Tapi pendapat tu marjuh, lemah. Pendapat yang lebih kuatnya arak kekal. Tuhan perkekalkan. Ada di udara. Kalau umat Islam ni hebat lagi dah. Ini kalau tidaklah muka kita ni jatuh sokmo, duk bawa sokmo. Kita ni kalau hebat pun bak tahlil. Bak talqin. Makluk, tu hebatlah. Hebat buat kita debat bab tu. Adapun bak buat handphone, ni tak ada dah kita. Buat alat-alat moden ni semua boleh ke tamadun lain pula membina. Padahal asas daripada kita. Macam gitu. Kalau orang Islam ni kembali pula kepada tok nenek moyang dia hak dulu tu, pencetus belaka, muassir belaka. Kalau dia boleh buat reka satu alat, ambil balik suara-suara orang dulu. Pelik apa? Boleh. Sebab apa? Duduk terapa-apa ni. Hak lah ni nya dia mau boleh buat hak suara boleh tangkap suara live dulu. Takap orang ngajar letak kaset, tali kaset, ada rekod. Suara YouTube masuk dalam kaset tu. Sengit lekat dia tu. Semua tu daripada as-sautu aradun yaqumu bil hawa. Suara ni jirim yang menumpang pada arak yang menumpang pada jirim udara. Sifat yang menumpang pada zat udara. Sehingga boleh direka alat untuk menangkap sifat tersebut daripada tumpang pada jirim udara, tupai pula pada alat lain, lekat di tali kaset. Siapa keluar ni kalau kaset tu tak kena makan kanan-kanan, ada radio, pasal bunyi lagi. Tuan meninggal dunia dah. Gitu ya. Boleh dengar lagi suara dia. Nyai duk mengajar. Lama-lama takak objek pula. Masuk dalam handphone, dalam video ke apa. Tapi hak ni semuanya bukan orang kita dah rekod. Boleh kau tamadun lain. Yang mereka tu ambil daripada kita hak sebenar-benarnya. Habis itu. Dan lain daripada warna dan suara. Habis. Kemudian kita sambung semula pula.
dan bermula ta'alluq keduanya, yakni ta'alluq sama' dan basar. Ta'alluq sifat pendengaran dan penglihatan. Khabar ialah ta'alluq inkishaf. Dia panggil ta'alluq inkishaf muqayyad. Apa? Kena kait dia itu, sebab dia kait dengan maujud. Mana Tuhan ni nyata kok sifat pendengaran penglihatan dia segala benda yang ada. Adapun ilmu inkishaf juga, tapi Tuhan nyata kok ilmu Tuhan segala benda, tak kira ada ke tak ada ke, harus ada ke, nak selagi akan ada ke, atau mustahil ada sekalipun, Tuhan nyata kok ilmu dia sediakan. Beza hak tu inkishaf mutlak, hak ni inkishaf muqayyad. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin